Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita bertemu kembali untuk last topik untuk subjek engineering science, iaitu bab 7, solid and fluid. Okay, so hopefully awak boleh dengar dengan baiklah video ini. So kita akan melihat beberapa perkara dalam topik ini, iaitu yang pertama solid, liquid and gases. Yang kedua characteristic of solid, liquid and gas, density and relative density. Apa perbezaan density dan relative density, pressure, what is Pascal principle, dan the last one is Archimedes principle. So there are two principle, Pascal and Archimedes. So three states of matter yang kita akan lihat berkenaan dengan solid, fluid and gas. So ini adalah dalam kehidupan seharian, perkara-perkara yang kita selalu lihat di dalam kehidupan kita. Okay, berkenaan dengan solid, fluid and gas. Okay, at room temperature, most substance exists in one of three physical states. Okay, one of three dalam keadaan temperature suhu bilik lah. So benda-benda ni yang awak boleh nampak, kecuali gas lah. Gas awak boleh hirup udara sahajalah. Okay, so solid, liquid and gas. Gas ni kalau ada pembakaran, let's say kalau ada pembakaran gas, maka awak boleh nampak lah hasil gas tersebut dan udara. So the particle model. So bila kita melihat tiga perkara ini, solid, fluid and gas, kita akan melihat kepada partikel yang ada pada setiap substance tersebut. What do you call solid, fluid and gas. So there are different between solid, liquid and gas can be explained by this element. Ada beberapa elemen yang awak kena tahu dalam untuk melihat particle model antara solid, liquid and gas. So yang pertama, all substance are made up of particle. Semua solid, fluid and gas tersebut dibuat ataupun dibentuk berdasarkan zarah-zarah ataupun partikel. Maksudnya macam mana dia terbentuk, macam mana satu substance terbentuk. So dia melibatkan gabungan zarah-zarah ataupun ada pergerakan zarah dalam setiap perkara-perkara elemen particle model tu. So yang kedua, a particle are attract to each other. So bila dia terbentuk zarah, setiap zarah itu adalah bertindak balas di antara satu sama lain. Okay. Contoh solid, dia ada zarah dia bertindak. Fluid dan gas, so semua tu dia bertindak di antara, dia ada attract di antara satu sama lain. So some particle are attract strongly to each other and other are weakly. So ketiga-tiga ni tak sama, dia punya attract dia tak sama antara solid, fluid dengan gas, dia tak sama. Solid cara dia attract cara lain, fluid dan gases. So ada yang kuat, ada yang lemah, macam mana dia bertindak balas. So the particle, zarah-zarah ini bergerak sekeliling, move around. Untuk ketiga-tiga bentuk ni, dia bergerak keliling. So dia, disebabkan dia bergerak, maka dia akan mempunyai tenaga kinetik. Okay, they are described as having a kinetic energy. Dia akan adanya kinetic energy walaupun solid tersebut nampak macam tak ada, tapi dia bergerak, dia ada kinetic energinya. Dan yang keempat, elemen yang keempat, the kinetic energy of the particle increase with temperature. So bila dikenakan suhu terhadap tiga keadaan bentuk ni, solid, fluid dan gases, maka dia akan membentuk tenaga kinetik dan dia akan meningkatkan tenaga kinetik apabila dikenakan suhu. Sebagai contoh, solid, satu bentuk pepejal. Okay, pepejal bila diberi contoh ais ketul, bila awak kenakan suhu, maka zarah-zarah dia akan bertindak balas dengan lebih tinggi. Dan apabila bertindak balas dengan lebih tinggi, maka dia akan bergerak dan membentuk cecair. Okay. Dan bila awak tingkatkan suhu lagi, maka cecair-cecair tersebut akan terbentuk menjadi gas sebagai pemejal wapan. Okay, itu proses yang berlaku di antara solid, pepejal, fluid, cecair dan gas. Okey, 4 elemen dia ada 4 elemen ni. Okey, kita tengok
macam mana partikel dari untuk solid, kita tengok okay. Kalau awak tengok partikel solid, dia bergerak, dia bergetar setempat. Dia bergetar, dia ada tenaga kinetik dan dia setempat. So the particle in a solid have a small amount of energy and vibrate. So the particle cannot change places as they are held together very tightly in a regular arrangement touching each other. So dia macam awak ramai-ramai manusia duduk berkumpul setempat, dihimpit, maka awak tak boleh nak bergerak dengan bebas. Tetapi awak ada tenaga kinetik di situ, awak bergerak-gerak. Okey, dan tenaga kinetik itu akan diistilahkan sebagai lemah. Okey, tak boleh nak bergerak bebas. Okey, itu yang pertama dari segi solid. So, untuk liquid, cecair, how do the particles in liquid move? Okay, kita tengok macam mana partikel liquid move. So, ni cecair. So, bila cecair, kalau awak rebus air tu, macam ni lah jadinya. So, dia bergerak, tetapi dia mempunyai tenaga yang lebih. The particle in the liquid have more energy than those in a solid. So, tenaga kinetik dia lebih. This means that the particle in liquid vibrate and can also move around changing places with one another. This particle touch each other in a random arrangement. So, maknanya kalau segerumpulan manusia tadi, apabila dihimpitkan, kemudian direnggangkan, dia punya luas kawasan itu, maka dia bergerak bebas sikit. So, macam itulah cecair. Partikel yang ada dalam cecair. So, yang ini pula adalah gas. So, the particle in a gas have a large amount of energy and move around quickly in all direction. They are spaced far apart in a random arrangement. So, bila diberi luas kawasan lebih lagi, maka dia akan bergerak lebih bebas dan tenaga kinetiknya lebih tinggi. So, maksudnya, gas mempunyai tenaga yang lebih tinggi daripada cecair. Dan cecair, liquid akan mempunyai lebih tenaga kinetik daripada solid, pepejal. Okay. So next will be the properties of solid, liquid and gases. So what are the properties of liquid, solid, properties of solid, liquids and gases? So kita akan tengok 5 perkara. Yang pertama, do they have a high or low density? Adakah mereka mempunyai tinggi, ketumpatan yang tinggi ataupun ketumpatan yang rendah? Yang kedua, adakah mereka compressible? Do they have a fixed shapes? Can they diffuse? And do they cause pressure? So, kita buat perbandingan di antara ketiga-tiga, solid, fluid dan gas. Dari segi density, a solid has a high density as the particle are very close together. Liquid, dia ada fairly high density sikit. Manakala gas, low density. Ketumpatan gas paling rendah. Okay, maknanya liquid tengah-tengah. Yang kedua, adakah mereka compressible? Are they compressible? Solid cannot be compressed. Sebab apa dia tak boleh compress? Sebab dia punya zarah tu dah terlampau dekat. So, dia tak boleh nak compress sangat. Manakala liquid pun tak boleh compress, mungkin boleh sedikit saja. Manakala gas boleh compress as there is space for the particle to push together. Gas tu kalau tekan, dia boleh masukkan lagi. Okay. Next, do they have a fixed shape? Solid, fixed shape, memang awak nampak bentuk pepejal. Liquid pula, dia punya shape bergantung kepada container, bergantung kepada tempat penyimpanan liquid tersebut. Contohnya botol air, tangki, okay, dan sebagainya yang melibatkan penyimpanan cecair, dia bergantung kepada container, bentuk dia. Dan dia punya particle can move and change places with one another. Manakala gas tak ada fixed shape. Maknanya awak tak nampak gas tu, macam mana awak nak tahu dia punya, kecuali awak ada tangki gas lah kan. Awak tahulah bentuk dia tangki gas tu dalam tu, tapi dalam dia tak tahu macam mana, mungkin ada yang berongga ataupun tidak. So, itu bergantung kepada gas ni memang tak ada fixed shape lah. Dia tak ada bentuk asal lah, bentuk yang tetap. So, adakah boleh diffuse? A solid cannot diffuse. Liquid can diffuse and also gas also can diffuse in all direction. And lastly, do they cause pressure? Adakah mempunyai pressure?
Solid does not cause any pressure. Liquid or fluid can cause some pressure, and gas can cause more pressure than liquid and solid. So this is the five properties of the solid, liquid and gases. Okay, 5 perkara. Next, this is the smell spread out. This one you can boleh tengok sendirilah gambar rajah ni. Apa yang macam mana smell tu boleh coming from how it spread out daripada tu stokin yang busuk. Terkejut, oh makcik ni boleh masuk dalam rumah. Anjing ni pun terkejut juga. So tadi kita kata what is ada the properties of solid, fluid and gas can diffuse. So what do you mean by diffuse, or what is the diffusion? So diffusion is the movement of particle that allow them to spread out and mix with other particle. So this is the definition of diffusion. Diffusion or diffusion is the movement of particle that allows them to spread out and mix with other particles. So for example, the smell of aftershave or perfume diffuses and is detected by people on the other side of the room. So kadang-kadang boleh bau daripada bilik sebelah, macam-macam bau lah keluar. Okay, so use the particle model to explain this fact about diffusion. So particle model. So diffusion occurs in liquid and gases but hardly at all in solid. Solid jaranglah kita nak bau dia dia menyebarkan bau lah. Okay, jarang sekali solid menyebarkan bau, selalunya cecair dan gas lah. Diffusion happens more quickly for gases than for liquid. So kalau gas tu lagi bau kuat daripada liquid. So diffusion happens more quickly at warm temperature than at cooler temperature. So dalam keadaan suhu bilik yang warm, yang panas, dia akan lebih spread more quickly, okay, than at cooler temperature. Kalau let's say kalau dalam cool tu kita jaranglah bau, sebab tu mayat manusia, okay, disimpan dalam peti sejuk untuk bertempoh yang agak lama lah di hospital, supaya tidak menyebabkan bau yang berlaku diffusion tu lah. Okay, next kita pergi kepada density. So define the density. Density adalah ketumpatan. So kalau tengok gambar rajah baldi air tu di antara ais dengan air, so bila awak masukkan ais dalam bekas yang berisi air, maka ia membuktikan bahawa ais akan timbul di atas permukaan air. Yang ini memberi maksud bahawa kedua-dua antara ais dan air itu mempunyai ketumpatan yang berbeza. So density is defined as ratio of the mass of substance to its volume. It is measured on how tightly packed and how heavy the molecules are in an object. Density is the amount of matter within a certain volume. So maksudnya dia bergantung kepada ratio. Ratio ni adalah nisbah berat dalam unit kilogram terhadap isi padu. So to find the density, first thing you must know the mass of the object. Berapa berat sesuatu objek tersebut, maka dia akan cari dalam unit kilogram. Dan selepas itu baru kita cari volume. Apakah volume terhadap objek itu? Volume ni isi padu lah. Okay. So formula for density, P itu bukan P lah, itu adalah rho. Okay. Okay. So this one is rho. Rho is equals to M over V. M in kilogram and V in meter
cube. Mesti dalam unit meter cube. So unit for density usually expressed in kilogram over per meter padu. Okay, kilogram over meter cube. So yang ini adalah senarai-senarai substance yang memang dah dikenal pasti dia punya ketumpatan dia. Memang yang ni adalah unit SI ataupun unit diselaraskan nilai untuk ketumpatan bagi setiap substance. Substance ni ais, aluminium, iron, copper, silver, lead, gold, platinum dan sebagainya. Ada banyak lagi. So in case kalau ada certain substance tu tak tahu berapa nilai, mungkin ada gabungan di antara iron dengan aluminium dan sebagainya, maka ketumpatan itu akan jadi berbeza. So example, a big box has mass of 20 Newton and size 30 cm multiplied by 30 cm multiplied by 30 cm. Using all the information, calculate the density box. So this is a simple calculation example. So the solution is W is equals to mg. Why must find the weight? Sebab dia bagi big box has a mass of 20 Newton ataupun dia punya force, dia ada nilai dia adalah 20 Newton. Jadi disebabkan W is equals to mg, kita nak cari m, so maka 20 Newton is equals to W, dan kita masukkan dalam formula untuk dapatkan m, maka 20 bahagi dengan 9.81. G itu adalah gravity, nilai gravity 9.81. Selalunya nanti awak akan tanya saya mana datang 9.81 tu. 9.81 itu this one, okay, this one is the gravity, yeah. Okay, this is a gravity, value of the gravity G. So akan dapatlah nilai untuk mass bagi box itu adalah 2.04 kg. Volume pula, kita kena cari volume untuk isi padu sesuatu kubus, cube, isi padu sesuatu cube, panjang, darat tinggi, darat lebar. Tetapi perlu diingat bahawa unit yang kita nak dalam volume adalah unit meter padu. So nilai sentimeter ini perlu ditukar kepada meter. Okay, this one, nilai sentimeter ni kena tukar kepada meter. So 0.3 multiply by 0.3 and multiply by 0.3, you can get 0.027 meter cube. Therefore, density for the box will be m over v, and you will get 75.57 kg meter per meter cube. Okay, next, what is defined relative density? What is relative density, and give the definition of the relative density. Relative density is also known as specific gravity. So setengah ada buku kata specific gravity, ada setengah buku kata relative density. So dua-dua memberi maksud yang sama. Okay, jangan confuse. So specific zero gravity ataupun relative density is the ratio of the density of a substance to the density of the water. So dia memberi perbandingan ratio nisbah. Relative density ni memberi nisbah terhadap ketumpatan air. Apa-apa substance, macam tadi kita tengok ais, aluminium, copper, iron, hidrogen dan sebagainya, bila sebut relative density, maka dia akan melibatkan dengan substance, density of water. So PB ataupun specific gravity, density gravity, relative density is equals to density of substance divided by density of water. So density of water adalah 1000 kg per meter cube. Yang ini standard. Okay, tak ada lain daripada nilai ini. So apabila kita mencari density, memang nilai ini yang kita gunakan, walaupun tak diberitahu, tak beri jadual, maka kita akan gunakan density of water is 1000 kg per meter cube. So for specific relative density, there are no unit. Okay, apabila kilogram darab kilogram dengan kilogram cancel, maka tak ada unit lah. So example 2, if the density of an object is 4000 kg meter cube, calculate the specific gravity of the object. So density of water, we know that as 1000. So substance of this object is 4000 kg. So 4000 divided by 1000 will get 4. Okay.
So kita dah habis density, yang kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu pressure, tekanan. Okey, yang ini macam lebih kurang macam topik yang lepas lah, stress. Okay, pressure is defined as force per unit area acting on the surface. So P is equals to F over A. So area will be in unit Newton. Area will be in meter square unit, and force will be Newton. So dia punya unit adalah Newton per meter square or unit Pascal. So dia ada dua faktor yang menyebabkan pressure terhadap sesuatu permukaan. Okay, bila kita menyebutkan pressure, akan dua faktor ni memberi kalau ikut formula, memberi kesan lah terhadap tekanan sesuatu objek. So yang pertama adalah contact area. So contact area, the smaller contact area akan menyebabkan greater pressure. Sebab area ada di bahagian bawah, dia berkadar songsang lah. Okay, so kalau P area dia tinggi, maka pressure dia rendah. Kalau area dia rendah, maka pressure dia tinggi. So yang kedua, faktor yang kedua adalah force. So kalau force tinggi, maka pressure dia pun akan tinggi. Kalau force rendah, maka pressure dia pun akan rendah. So dua perkara ni akan memberi kesan terhadap dua faktor ni akan memberi kesan terhadap pressure sesuatu permukaan ataupun satu surface. So di manakah tempat force? So dekat situlah kita kenakan force terhadap dua permukaan yang berbeza. So force untuk keyboard dan dua keyboard yang berbeza, maka dia akan memberi pressure yang berbeza. So high pressure ni adalah application yang pressure lah selalu yang kita gunakan, memberi tukul lah, macam-macam lah. Kalau kita nak mengangkat beban kereta tu agak payah, kalau kita nak tukar tayar, so maka kita gunakan jet kereta kan. Okay, so kita gunakan jet tu untuk kita liftkan tayar tu. So the example 3, how many Pascal are excited by an elephant on weight 50,000 Newton standing on its feet of total area 0.8 meter square. So solution, F 50,000 Newton, area 0.8 meter square. So direct calculation, divide by 50,000 divide by 0.8, 62,500 Pascal or 62.5 kilo Pascal. Awak boleh bagi jawapan mana-mana lah. So what pressure is exerted by example of weight 1 Newton? Okay, sitting on an area. Tengok weight dia 1 Newton. Ingat, kita nak kira pressure, kita kena tengok force dan area. So area mesti force dalam unit Newton, area mesti dalam unit meter square. So disebabkan unit untuk apple 20 mm square, kita kena tukarkan kepada meter square, maka dia akan dapat 0.02. So calculate 50 Pascal. Sikit lah tekanan dia sebab ringan Okay, yang tadi pressure terhadap pepejal. Formula untuk pepejal. So for liquid lain pula. Okay. A liquid is a container exert pressure because of its weight force. So formula untuk pressure untuk liquid adalah rho GH, di mana rho adalah ketumpatan. Okay, P is equals to rho GH, this one, rho, okay, rho G and H. So rho ini adalah ketumpatan, G adalah gravity, H ini adalah ketinggian, okay, sesuatu objek. Ketumpatan cecair lah. Apa cecair yang digunakan? Minyak, air, apa-apalah, dan dia cecair. So ini adalah sebahagian daripada formula yang digunakan untuk mencari dalam unit dia Pascal juga. So volume adalah E darab H, area darab dengan tinggi, mass M is equals to rho darab dengan volume, weight adalah force bersamaan dengan rho darab area darab H darab dengan gravity. So sebab tu kita boleh dapat pressure bersamaan dengan
F over A. So F adalah rho A, H dan G, dan bagi dengan A. So macam itulah kita dapat formula pressure. Daripada gabungan volume, density, mass, weight dan sebagainya, kita boleh dapat formula pressure untuk liquid. So depth to pressure in liquid. Liquid pressure increase with depth. Okay. Kedalaman. Depth itu adalah kedalaman. So tekanan cecair akan meningkat bergantung kepada tekanan. So berdasarkan gambar rajah ini, okay, tiga lubang ni, tiga lubang ni, 1, 2 dan 3. Yang paling bawah sekali, kedalaman yang paling dalam, dia memberi tekanan yang lebih tinggi. Sebab tu air akan memancut lebih banyak. Sebab tekanan udara daripada atas, maka dia akan menyebabkan di bawah sekali tu akan memberi tekanan yang lebih. Sebab tu kalau kita menyelam, okey, bila kita menyelam, gegendang telinga kita akan rasa bengang. Sebab itulah bila kita menyelam, sebab apa? Sebab tekanan dia lebih tinggi. Sebab tu penyelam-penyelam bila dia masuk ke bawah, dia akan memberi kesan terhadap pendengaran. So the pressure of water in the lowest at the highest point of the cylinder, and the pressure of the water is the highest at the lowest point of the cylinder. Okay, contoh, density juga characteristic of pressure in liquid. Density to pressure in liquid is increased with density. So kalau density tu lebih tinggi, okay, maka dia akan memberi tekanan yang lebih. So kalau awak tengok ketumpatan, density ketumpatan minyak dengan ketumpatan air akan memberi pancutan yang lebih. Dia punya jarak dia X1 lebih besar daripada X2. Bermaksud di sini density cooking oil adalah lebih rendah. So kalau bila kita buat uji kaji terhadap cecair, kita tengok cecair mana yang paling jauh dia punya tu, maka ataupun kita tengok ketumpatan cecair dengan ketumpatan minyak lebih rendah daripada air, maka dia bila rendah, maksud dia punya pressure pun akan rendah. Kalau ketumpatan tinggi, maka pressure pun akan tinggi. So this is a force in any direction. Try to submerge fluid exert pressure in all direction. Yang ni awak boleh tengok sendirilah, characteristic of pressure in the liquid. So also the pressure in liquid independent of shape and area. Dia bergantung kepada keadaan, bergantung kepada area, dan bergantung kalau tengok ini silinder besar sikit, yang ini kecil sikit, dan yang ini dalam bentuk cone. Maka ketiga-tiga ni memberi tekanan yang berbeza. Sebab apa tekanan yang berbeza? Sebab luas permukaan dia berbeza. Force yang sama, tetapi kemungkinan kedalaman dan area yang berbeza, maka dia akan memberi tekanan yang berbeza. So water seeks its own level, indicating that fluid pressure is independent of area and shape of its container. Bergantung kepada shape dan bergantung kepada so the shape and area are not factored. In any depth H below the surface of the water in any column, the pressure P is the same. Okay, sama je. The shape and area are not the factor. So example 5. The figure shows a cross section of dam. Calculate the pressure exerted by the water. So kalau tengok dam, sebab apa dekat bawah sekali ni dia tebal, yang atas ni nipis, ni nipis, yang ini paling tebal. Sebab macam saya cakap tadi, ketumpat makin dalam, maka dia punya tekanan makin tinggi. Jadi untuk mengelakkan daripada dam itu pecah, empangan itu pecah, maka diciptakan ataupun dibuatkan empangan itu di bahagian bawah tebal. So di bahagian atas kurang tebal daripada yang di bawah, supaya dia tidak merekah dan tidak menyebabkan empangan itu pecah. So the figure shows a cross section of dam. Calculate first the pressure exerted by the water at X dekat sini. Okay. And if
if the density of water is 1000 kg per meter. Yang ni meter density, meter cube sorry, not meter square, ni adalah meter cube. Okay, meter cube. Explain why the bottom of the band is built with thick wall. Okay, saya dah terangkan tadi sebab apa dia lebih terang. Dan if there is a excited and given that pressure atmosphere is 1.3 kilopascal, what is absolute pressure at point X? So solution Px adalah rho GH. Ingat kita menggunakan rho GH, bukan kita gunakan F over A, rho GH. So rho water, sebab kita gunakan air, so rho water darab dengan G darab dengan H. H tu ketinggian ni apabila 6.5 tolak 0.5. 6.5 tolak dengan 0.5, so akan dapatlah 6 meter. So 58,860 pascal. B, this is because why dia punya yang bawah dam tu lebih thick, lebih tebal. This is because the water pressure increase as the depth of the water increase. So a greater pressure is exerted at the bottom of the dam. And absolute pressure adalah atmosphere plus dengan Px dekat X. So campur dua-dua akan dapat 160.16 kilopascal. So application of pressure in liquid, public water supply tank system. Sebab apa tank selalu kita tengok duduk kat bahagian atas? Sebab tadi saya cakap makin tinggi ataupun makin dalam tekanan dia lebih tinggi. So dia memerlukan tekanan air, maka kita letakkan tangki tu di bahagian atas supaya di bahagian bawah ni akan memberi tekanan air yang kuat. Okay. Kalau dia letak kat bawah, nak naik ke atas rumah tingkat dan sebagainya, flat pula dah. Apartment. Okay, apartment. So dia akan lagi tinggi lah apartment tu supaya dia bagi tekanan air dekat bawah sampai di bawah sekali. Okay, ni adalah application yang berlaku lah dekat public water tank dengan dam. Okay. Sorry. So the second last subtopic, Pascal principle. Bila melibatkan cecair, kita akan menggunakan principle of Pascal. Okay, unit dia pun Pascal, unit untuk tekanan. So Pascal principle states that the pressure exerted on an enclosed fluid is transmitted equally to the every part of the fluid. So yang ini kalau berikan force dekat sini, so force dengan area A2 dengan F2, area berbeza, force berbeza, F2 juga berbeza. Tetapi P2 bersamaan dengan P1. So P1 dekat sini akan sama dekat P2 kat sini walaupun area yang berbeza. Itu adalah prinsip Pascal. Okey. Tekanan yang dikenakan terhadap bahagian bongkah ini akan menghasilkan tekanan yang sama dekat sini. So let's say kalau kita nak jet kereta, nak tukar tayar, sebab tu kita gunakan jet. Area dia kecil je, tetapi kereta tu besar. Kita menggunakan force yang banyak, area yang sikit, maka untuk mengangkat area yang banyak, maka dia akan menghasilkan force yang banyak. Sebab tu pressure tu akan jadi P1 over P2. So dia boleh juga D. D ni adalah ketinggian. Okey, D ni ketinggian. Kita boleh guna F over A1 A2. Sebab apa A1 A2? Kita boleh guna dua formula ni lah. Okey, P ataupun A1 D1 A2 over D2. So yang ini pun P1, yang ini pun P2. So yang ini P1, this one also P2. So dia memberi ni formula yang boleh digunakan dua lah. So transmitting force, a common application, dia
hydraulic press, kita gunakan hydraulic pun boleh juga untuk kita nak menentukan berapakah nilai ataupun berapakah nilai force untuk hasilnya. Okay, contohnya hydraulic, kita angkat kereta, okay, F1 over F2, maka kita nak tahu F1, kita kenakan F1, A1, A2, maka berapakah F2 yang kita akan hasilkan, maka kita akan dapat. Okay, ni hydraulic jack yang kita jack kereta, dan hydraulic brake jugalah. Okay, so, contoh kita gunakan silinder ni calculation. The cylinder piston of a hydraulic jack has a cross-sectional area of 0.06 meter square. Okay, yang ini A2 dia 0.06 meter square. And the plugger has a cross-sectional area 0.002 meter square. So satu 0.002, yang lagi satu 0.06. Okay, yang ini plugger, pressure, ada oil untuk loading tolak naik atas. Dan F2 dia adalah 9000 Newton. So calculate the upward force for lifting a load placed on the top of a large piston is 9000. Calculate the downward. Downward ni F1. So satu downward, satu akan jadi upward. So the second question, if the distance moved by the plugger is 75 cm, okay, tolak ke bawah 75 cm. So what is the distance moved by the larger piston? Berapakah yang piston naik ni, berapakah pula? Okay. So kita ada dua formula tadi. So yang pertama, F1 over A1 is equal to F2 over A2. Kita nak cari F1, maka kita pindahkan ke kanan A1. F2 over A1, kita pindahkan ke kanan A1. Okay. F2 over A1 darab F2 darab A1 bahagi A2. So 0.02 darab 9000 bahagi 0.6, 300 Newton. Yang kedua pula, A1 D1. Okay, A1 apa dia? Area. D1 apa dia? So A2 D2. D1 ni adalah untuk downward. So kita nak cari upward, berapakah ketinggian yang dia naik. So D2, so A1 D1 bahagi A1 darab D1 bahagi A2, 75 cm. So dia akan naik dalam 2.5 cm. So turun punya banyak, naik sikit 2.5 cm. Yalah, berdasarkan benda itu besar kan. So itu adalah calculation untuk example yang tadi, hydraulic. So exercise ni awak boleh buat, try lah buat. Saya tak bagi tugasan pun untuk awak hantar. Awak boleh siapkan, awak boleh buat untuk testing, tapi boleh tanya saya lah kalau tak faham. Nanti kita akan tengok pengiraan dia. So adalah 2-3 orang yang akan tanya saya boleh jawab, tak ada masalah, insyaAllah. Okay, Pascal principle. So we now go to the last principle, is Archimedes principle. So Archimedes principle is the law of buoyancy. Buoyancy ni apa? Buoyancy ni adalah apungan. Okay, law of apungan, buoyance. It states that any object any object partially or completely submerged in a fluid is buoyed up by a force equal to the weight of the fluid displaced by the body. So yang ini kalau orang berenang, dia nak mengimbangkan badan, law of buoyancy, dia menggunakan prinsip Archimedes. Maka buoyant force tolak naikkan ke atas, weight ke bawah, maka dia bila dia equalkan dengan ketumpatan air, weight berat air, maka dia akan terapung. Kalau dia tak boleh nak imbangkan, maka dia akan tenggelam. Kalau dia punya weight lebih besar daripada weight fluid itu, maka dia akan tenggelam. Dia lebih kepada ketempatan lah. Okay, buoyant force, okay, yang ini boleh baca. Okay, buoyant force weight object in air is, bukan air weight object in air minus weight in water. Buoyant force okay, so related buoyant force with actual weight and apparent weight. So the weight measured when the object is immersed in fluid, it is apparent weight. So the weight of an object is its actual weight. So the apparent weight loss of the object is due to the buoyant force. So law of flotation. Floating object displays its own weight of fluid which it float. Buoyancy explain why some object sinks and other float. So kalau dia tergapung, maksudnya dia ketumpatan dia, berat dia samalah dengan berat air. So kalau dia tenggelam banyak, weight dia lebih besar daripada buoyant force. Kalau dia tenggelam sikit dan sebagainya.
object that are less density than water will float, object that are more density than water will sink. So object that are the same density as water will neither sink or float. Dia antara tenggelam ataupun tidak. So kalau dia sama lah antara tenggelam ataupun tidak. So 5 cm steel ball density 7.8, 5 cm wood ball density 0.75 gram. So water density is 1 gram milliliter. So which ball will be sink in the water? And which ball will be float in the water? So yang tu boleh try tanya di sini dan jawab sendiri lah. So application dalam kehidupan seharian Archimedes selalunya kapal ataupun perahu dan kayak dan sebagainya. Okay. Kapal yang berongga di bahagian bawah kerana purata kepadatannya ialah kurang daripada air supaya kapal dapat menggantikan air yang sama dengan berat kapal dan membolehkannya terapung. So hidrogen, balon udara panas yang dipenuhi dengan gas hidrogen dan helium cenderung untuk bergerak ke atas kerana ketepatan hidrogen adalah 1/4 daripada udara. Daya menaik adalah lebih daripada kuasa menurun balon tersebut, maka ia akan naik ke atas sehingga ketepatan hidrogen menjadi sama. So kita dah habis bab 7. So kita dah habis silibus untuk engineering science. Diharap dengan perkara PKP ni kita akan boleh boleh mendapatlah dengan PKP ni kita dapatlah ilmu-ilmu yang walaupun tak seberapa itu secara maya dan video sahaja. Diharap awak semua faham dengan apa yang telah diterangkan dengan tugasan yang diberi. Jadi saya minta maaf kalau ada apa-apa yang terkurang. Saya habiskan topik ini dengan tasbih, kafarah dan surat Nas. So nanti kita akan jumpa lagi insya-Allah masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.